Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu di alam maya ni, ya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita kumpulkan untuk bekalan kita di akhirat kelak yang berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang muslimin, lelaki dan perempuan. Dia tak kira siapa sekalipun. Maka menuntut ilmu yang dikaitkan ini ialah fardu ain, mengenal pencipta dengan sebenar-benarnya. Yang ini ilmu agama kita bermula dengan mengenal pencipta. Kenapa? Masalah akidah adalah masalah prinsip yang silap sedikit dia menyebabkan syirik, silap sedikit dia boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Na'udzubillah, walaupun kita mengaku diri kita muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan tidak dinafikan ilmu yang akan menentukan syurga neraka itu yang diutamakan dahulu. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih berkisar dalam bab ensiklopedia akhlak salaf yang kita bicarakan pada pelajaran yang lepas. Beberapa perkara yang menghidupkan hati-hati yang mati. Dan di sini kita sambung balik bab yang mana pelajaran yang lepas bab muraqabah, dan kali ini kita masuk bab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ianya merupakan satu perkara yang wajib mesti disimpan dalam perasaan hati kita. Ya, masalahnya kita tidak mengenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya, itu masalahnya. Kita sebut nama Allah seperti pelajaran yang lepas kita katakan, kita sebut nama Allah kita tidak ada kesan. Ya, tetapi bila kita sebut seseorang tu, kita rasa gah, kita rasa gerun, kita rasa berbagai-bagai. Seperti mana yang kita kata bila sebut Presiden Korea tu, utara semua rasa takut dengan sifat-sifat dia. Ya, maka di zaman dulu pun kita bagi perumpamaan seperti bila sebut Genghis Khan, Kublai Khan, ada perasaan, ya, takut dan gerun. Tetapi bila kenapa kita menyebut Allah, tidak ada perasaan tu. Kenapa? Kerana kita tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Itu puncanya. Baik, jadi dalam bab takut kepada Allah ini, dia ketengahkan kepada kita ada 4 tajuk besar. Ya, takut kepada Allah akan menjagamu, keutamaan takut kepada Allah, beginilah takut Nabi kepada Allah, hadirkan akhirat di hatimu. Jadi 4 bab besar ini kita akan bicara dalam bab takut kepada Allah. Kenapa? Kerana ianya menjadi satu perbahasan yang mana takut kepada Allah ini, takut yang bagaimana, adakah sama dikirakan takut seperti mana takut dengan harimau, takut dengan buaya, ataupun takut dengan orang yang zalim, adakah sama? Dan takut dengan hantu yang dikatakan takut, dan berbagai-bagai kalimah-kalimah itu diambil kira kerana kalimah takut ini adalah satu perkara berkenaan dengan tauhid yang tidak boleh ditakuti melainkan Allah sahaja. Jadi kita tengok perbahasan itu sedikit sebanyak nanti supaya kita dapat membimbing ketakutan kita kepada Allah itu dengan cara yang betul. Okey. Dalam surah Al-Mulk, Rasulullah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperolehi keampunan dan pahala yang besar. Ya, satu kalimah, innal ladzina yakhshawna rabbahum, kalimah yang digunakan Rabb. Kita dah bahaskan kalimah Rabb ini satu perkara yang agak besar, agak menarik. Kerana apa? Siapa yang mengenal penciptanya adalah asalnya mustahil dia akan melakukan syirik. Ya, mengenal pencipta kalimah Rabb itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalimah Rabb itu bukan sebarang kalimah. Kalimah yang mempunyai kekuatan yang cukup dahsyat, kekuatan yang hebat, yang tidak ada kemampuan selain daripada dia. Yang mana ianya merupakan satu super power yang perlu letakkan dalam hati kita. Ya, satu kekuatan yang cukup ajaib yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Itu pasal kalimah Rabb diketengahkan.
Bila kita baca ilah pun Tuhan, Rab pun Tuhan, rupanya kalimah Rab ini memainkan peranan kita berada di akidah yang betul. Kalau orang kafir Quraisy ini, ya, apabila dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, mereka tahu itu Tuhannya. Tetapi kenapa mereka syirik? Kerana mereka tidak meletakkan keagungan Allah, sifat Allah itu yang seharusnya disembah dengan secara mutlak. Dia ada lain sedikit. Itu yang menjadi masalahnya apabila kalimah Rabb itu disalah fahamkan. Macam kita lah, kita sebut Allah tapi tidak ada kesannya. Ini berbahaya. Kenapa? Dia akan memberi efek pada akidah anutan-anutan yang lain. Pasal bila kita membicarakan kalimah Allah ini, ianya merupakan Rabb yang tidak ada sekutu. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh tandingi dia. Maksudnya dahsyat sangat-sangat, hebat sangat-sangat. Tuan-tuan dan perempuan, nak tanamkan dalam perasaan kehebatan sangat-sangat itu yang amat penting. Bila kita dah tanam, jiwa kita akan menjadi cantik. Ya, keyakinan kita menjadi cantik dan segala pengabdian kita akan total kepadanya. Kerana dia Tuhan. Masalahnya kita tidak mengenal pencipta kita dengan sebaiknya. Kita menganggap Allah tu tak ada apa-apa. Hukum Allah tu tak ada apa-apa. Haram tu tak ada apa-apa. Silap. Kerana kita belum mati. Itu puncanya. Tapi kalau dah mati baru nak sedar, tak guna. Ya, dah mati baru nak bertaubat, tak guna. Tetapi sebelum mati itulah yang baru kita saksikan. Itu nama iman. Iman itu sebelum, iman yang ghaib itu sebelum terjadinya perkara tersebut. Kalau dah terjadi perkara tersebut baru nak beriman, tak guna. Ya, dah terjadi, dah baru Allah aku percayalah. Iyalah benda dah jadi. Tetapi kalau benda tak jadi kita beriman, ia merupakan satu risalah yang besar bagi kita. Keimanan itu diambil kira. Oleh kerana itu bila dikatakan nyawa roh kita ini, ya, apabila sampai di kekerongkong kita beriman pun dah tak guna. Taubat kita tak diterima. Iman kita tidak diterima. Kalau tidak, masakan Fir'aun, ya, Fir'aun boleh mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah pada hari nyawa dia dah dikerongkong, dah nampak dah. Ya, persoalan-persoalan gaib yang mana dinafikan dah nampak dan dilihat bahawa kalimah la ilaha illallah meletakkan Allah itu diabdikan, maka itu yang terbaik. Tapi tak boleh, tak terima. Kita semua akan hadapi perkara yang sama. Saya katakan, tuan-tuan dan perempuan akan ingat ucapan saya di hari kematian itu. Jika apa yang saya kata ni tak betul, maka ianya akan kita lihat nanti. Bahawa kalimah la ilaha illallah atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya itu adalah menyebabkan seseorang itu menyesal. Dia tidak beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Fir'aun dah mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Kalimah Rabb digunakan, aku Tuhan yang maha power, super power segala-galanya. A'la yang kemuncak kehebatan. Pada hari kematian dia mengiktirafkan yang berhak disembah itu adalah Allah. Ya, bukan dianya. Dahsyat. Satu benda yang menggerunkan. Pasal dalam ayat surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 juga membicarakan dalam konteks yang sama. Yang membicarakan dalam konsep bahawa amalan-amalan kita ini diperlihatkan. Kita akan menyesal, ya Allah, kenapa aku tidak melakukan amalan-amalan soleh sewaktu aku hidup ni, waktu aku sihat. Yang menjadi isunya waktu kita sihat ni. Kalau tak sihat pun dikira sebelum mati. Tetapi biasanya kalau tak sihat kita banyak ingatkan Allah, banyak kita rasakan, ya Allah aku dah nak mati ni. Dia ada peringatan yang begitu. Tetapi yang kita gerunkan, apabila kita masih sihat, Allah sakitkan, Allah tak sakitkan kita, tiba-tiba terus mati. Di situlah datang fitnah yang besar. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita mengenal pencipta kita dengan sebaik yang mungkin. Kalimah Rabb yang digunakan adalah kalimah yang agung. Oleh kerana itu, dari situ datang keyakinan kita kepada Allah. Setkan minda kita bahawa Allah, kalimah Rabb, Allah itu menunjukkan satu kerajaan, satu kekuasaan yang cukup besar. Kehebatan yang maha besar. Kekuatan yang cukup dahsyat. Yang tidak ada siapa yang boleh saingi. Dan dia adalah super power yang begitu hebat yang wajib kita abdikan diri kita kepadanya. Tak ada siapa yang boleh saingi kehebatannya. Ya, minda kita setkan. Saya harapkan minda ini kita setkan semua keajaiban, kehebatan, keagungan itu adalah milik Allah. Setkan sekarang. Ya,
Di situ akan datang kita mengenali pencipta kita, ya, bukan sebarangan. Tu pasal saya galakkan, bukan galakkan nak tengok TV itu, bukan. Kalau kita menyaksikan raja-raja zaman dulu bagaimana orang semua gerun, pemimpin yang zalim itu bagaimana orang semua gerun. Jadi kegerunan itu berlaku pada pemimpin-pemimpin yang begitu, dan kita gerun takut kepada Allah kerana Allah menyediakan neraka bagi yang menderhaka kepadanya. Kita rasa gerun. Perasaan gerun tu kena ada. Dan perasaan agungnya Allah itu, ya, mempunyai kerajaan kehebatan yang cukup dahsyat bumi dan di langit, kena ada. Dan kita letakkan juga sifat kasih sayang Allah itu kepada hamba-hambanya, sentiasa terbuka taubatnya, sentiasa menunggu kita, kena ada. Dan perasaan rindu kita kepada pencipta kita kena ada. Okey, gabungan-gabungan inilah yang akan mencantikkan dalam siri ibadat-ibadat kita, dan kita tahu apa yang kita buat. Ya, tu pasal kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau bagaimana sekalipun dalam keadaan, ya, dia tidak kisah orang nak benci dia ke apa ke, yang penting Allah itu redha dengannya. Dan kita pun hidupkan perasaan yang begitu. Kerana liku-liku ini berat. Kerana kita terpaksa menegur anak bini, kita terpaksa menegur orang yang rapat, semua terpaksa dengan cara yang baik kita tegurkan, kerana ia berkaitan dengan halal haram, hukum hakam, ya, maka ianya akan memberi kesan yang tak banyak sedikit kita akan rasai. Namun begitu, kita mencari keredaan Allah, kecintaan Allah, kerinduan kita kepada Allah, untuk Allah terima kita sebagai hamba yang terbaik. Maka bersabar, ya, maka bersabar. Baik, kita lihat pada muka surat 166, ayat dalam surah Al-Mulk ini, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak terlihat oleh mereka, yakni innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, bagi mereka adalah pengampunan yang besar dan pahala yang sangat besar. Jadi kita beriman kepada Allah dengan sifat yang betul, ya, sifat yang betul, yakni sifat yang telah diterangkan oleh para ulama salaf berkaitan dengan rububiyah, ketuhanan, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, itu yang dikatakan sifat-sifat yang betul, bukan sifat 20, ya, ataupun sifat 13 yang dibawa oleh fahaman Asy'ariyah atau Maturidiyah. Okey. Jadi yang pertama, takut kepada Allah ia akan menjagamu. Di antara akhlak mulia yang menghiasi perilaku seorang mukmin adalah perasaan takut kepada Allah. Kekuatan muraqabah dan takut kepada Allah mampu memupuskan gelojak nafsu syahwat sehingga seorang hamba akan terjauh dari perbuatan maksiat. Dengan rasa takut kepada Allah yang mendalam, seluruh tindak tanduknya menjadi beradab dan hatinya semakin tunduk patuh kepada Tuhannya. Sementara semesta alam, seiringan dengan itu, rasa bongkak, hasad, iri, pemusuhan serta akhlak-akhlak tercela lainnya segera meninggalkan hatinya dan berganti dengan kekhusyukan dan ketawaduan. Okey, dalam bab ini kita melihat apa yang dikaitkan dengan tajuk takut kepada Allah, ialah ada perasaan di dalam kita yang mana perasaan muraqabah, yang menyaksikan, merasakan Allah itu menyaksikan kita, dan perasaan takut itu kena ada. Okey. Jadi perasaan ini kena, dia bukan perasaan tetapi iman ini, ya, iman ini kena ada dalam jiwa kita. Kita rasa Allah lihat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba. Perkara ini perlu dicuba tekankan, cuba paksakan diri kita. Bila dia terjadi, kemanisan akan rasa. Bagaimana kita rasakan CCTV memerhatikan kita di mana-mana, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan bila tuan-tuan merasakan Allah melihat kita, ya, seolah-olah kita menjenguk ke langit, melihat ke langit, dan Allah sedang memerhatikan kita. Ya, Allah memerhatikan segala gerak-gerik, bahkan kita iktikad, bahkan dia nampak sehingga dalam sudur kita ataupun dada kita apa yang tersembunyi. Lalu ada perasaan itu. Maka perasaan itu dia akan menguatkan kita. Itu nama muraqabah. Kita meletakkan Allah menyaksikan kita. Dan kita akan rasa takut, ya Allah, aku tak akan buat apa yang bercanggah denganmu. Aku tidak akan buat apa yang bercanggah dengan syariat. Maka di situ kita bila buat begitu, keagungan Allah itu kita letak pada tempatnya. Keagungan Allah itu kita letak pada tempatnya, bahawa dia Tuhan mengarahkan begini, aku sebagai hamba mengikut arahannya.
Dia Tuhan menyaksikan perbuatan aku redha dengan apa yang dibuat diberikan kepadaku, aku akan berhati-hati dalam tindak tandukku. Ya, meletakkan, ya, kena latih bahawa sebagaimana kita ada pengalaman dalam bab CCTV yang memerhatikan kita. Allah memerhatikan kita, kenapa kita tidak paksakan? Ya, Allah memerhatikan kita di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, dengan adanya perasaan itu, keimanan yang begitu, tuan-tuan dan puan-puan pertama akan merasakan kemanisan iman. Tengok tak percaya, cuba. Dan kedua, tuan-tuan dan puan-puan akan merasakan diri tuan-tuan puan terjaga. Yakni kita akan cuba menjaga diri kita dari perkara-perkara yang mendatangkan perkara yang berdosa, perkara yang tidak baik akan muncul. Dan ketiga, bila tuan-tuan dan puan-puan meletakkan perasaan begitu, Allah akan sentiasa menjaga kita. Allah akan sentiasa membantu kita sama ada dari sudut idea kita, pandangan kita, jiwa kita, semua Allah akan bantu. Ya, ini kelebihannya. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan akan merasa kemanisan. Ya, kemanisan itu yang paling berharga bagi kita, kerana kemanisan itu akan meneruskan, ya, gerak-geri kita ataupun perbuatan kita untuk menghidupkan perasaan itu dan seterusnya akan membawa kepada masyarakat sekeliling. Sesungguhnya semua bermula dari hati. Ya. Perasaan takut kepada Allah yang menghunjam dalam kalbu akan mewarnai setiap perilaku anggota badan. Orang yang hatinya selalu saja takut kepada Allah, lidahnya senantiasa menghindari dusta, ghibah, namimah, adu domba, fitnah dan ucapan yang tidak perlu. Dia menyebutkan lidahnya dengan ucapan zikir, tilawah Al-Quran dan membaca buku-buku manfaat yang akan menambah keimanan dan takut kepadanya. Ya, memang tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menyaksikan, kita merasakan bahawa Allah menyaksikan kita, dia akan datang segala perbuatan kita terkawal. Yang kedua pula, kita akan melihat, ya, kita akan melihat yang saya rasakan dalam bab ini, kita akan merasakan Allah itu menyaksikan kita dan Allah sentiasa menunggu kita, ya, untuk kita bertaubat, dan Allah suka kepada kita menyerahkan satu benda yang berkualiti. Kan Rasulullah menyebutkan dalam bab ini Allah suka kepada benda yang baik, maka persembahkan dengan cara yang baik. Ya. Jadi Allah suka sesuatu yang terbaik untuk daripada kita, maka apa salahnya kita persembahkan kepada Allah tiap-tiap hari dengan perkara yang baik. Maksudnya, kalau kita tahu bab-bab sifat solat Nabi dengan cara yang betul, kita bawa sifat solat Nabi itu dengan cara yang betul di depan Allah. Ya, kerana benda itu baik, terbaik, maka kita persembahkan dalam siri ibadat kita. Kalau kita tahu bersangka baik itu amat penting dalam jiwa kita, ya, untuk dipersembahkan amalan kita kepada Allah, bersangka baik. Jadi perkara-perkara ini yang akan memonitorkan kita mengikut rentak-rentak yang dikehendaki oleh Allah. Saya agak tertarik dalam bab ini disebabkan apabila kita nak mempersembahkan satu perkara kepada raja kita, ya, takkan kita nak bagi durian. Kalau durian orang Perak atau durian mangkor, ya, mangkar, ya, durian yang keras dalamnya, tak, kita takkan bagi. Kalau boleh kita nak bagi durian Musang King, ya, apa lagi saya pun tak reti. Saya orang kampung makan durian je reti. Nama-nama tak reti. Ya, kita akan persembahkan durian yang terbaik untuk raja kita. Apa jugalah kita akan, kalau majlis orang-orang besar nak datang tu, kita akan buat majlis yang mana yang menggembirakan dia. Dan kita suka anak-anak kita pun menggembirakan kita. Betul. Dan gembirakanlah Allah dengan amalan-amalan soleh yang terbaik untuk kita persembahkan. Allah tak perlu itu. Tetapi bila kita mengetengahkan satu benda yang baik mengikut arahannya, tuan-tuan dan perempuan, yang paling penting dalam itu, juzuk iman telah meresap dalam diri kita. Beriman kewujudan Allah yang suka kepada kebaikan. Ya, subhanallah. Pasal sebenarnya mengikut Allah ini, mengikut arahan Quran dan Sunnah, sebenarnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kita beriman dengan Allah, yang mana Allah arahkan begini, kita as-sam'u wa ta'ah. Ya, beriman dengan perkara yang ghaib. Kita tak sangka. Itu pasal bila Al-Quran itu diturunkan mengikut ataupun agama ini diturunkan mengikut had yang ditetapkan, kita pun ambil had yang ditetapkan itu tanpa tambah dan tanpa kurang. Itu menunjukkan kita beriman dengan sifat Tuhan yang maha hebat, sifat Tuhan yang telah meletakkan,
Ya, satu perkara yang tidak boleh diubah. Kita beriman. Ini semua dapat kita boleh fikirkan bagi orang-orang yang profesional, terutamanya orang yang mempunyai syarikat sendiri, kilang-kilang ke apa ke, dia tahu bahawa bila dia keluarkan produk, jangan dikurang, jangan ditambah. Dia tak boleh. Itulah produk, apatah lagi produk dia diiktirafkan oleh ISO misalnya, ataupun diiktiraf oleh dunia. Kalau produk itu diketengahkan, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu kaedah. Dia punya produk. Datang kita apa salahnya, apa salahnya. Itu yang jadi kesilapan. Dalam bab agama, Allah punya produk. Agama ini adalah keluaran yang Allah berikan kepada manusia melalui, bukan Rasul tu yang mencipta produk tu, tak. Tetapi melalui Rasul, dia bawa produk itu, maka diperkenalkan, diberikan kepada manusia, maka manusia kena ambil seperti mana yang diserahkan. Ini orang-orang yang educated, yang terpelajar ataupun orang intelektual, dia boleh berfikir dalam bab itu. Tetapi kenapa bila tang agama Allah kita buat sesuka hati, apa salahnya? Ini produk kita ke? Tak. Ini produk Allah yang mana digantikan dengan syurga. Maka oleh kerana itu kita kena bawa produk itu seperti mana Rasulullah bawa. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tuan dan perempuan, ni agama ya, yang mana kita beriman dengan Allah yang menciptakan agama ini untuk kita, maka dia akan memelihara agama itu seperti mana yang dia kehendaki. Tapi sayang, kita tok syekh ke tok apa ke, yang mana tak kira, dia anggap bahawa agama ni milik dia, dia tambah itu, tambah ini. Nanti kita akan sampai satu perbahasan yang lebih hebat, hanya sedikit sahaja boleh menjadi orang yang kafir kepada Allah. Na'udzubillah. Baik. Pandangannya dihindarkan dari hal-hal haram, apapun bentuknya, dan hanya mengarahkannya pada hal-hal halal. Dia memandang dunia berikutnya segala isi sekadar untuk mengambil pelajaran agar tidak terjebak dalam cinta dunia. Jadi dalam bab ini, pandangan dia pun dah terkawal. Kenapa? As-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh arahan Allah. Apabila Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, tundukkan pandangan kamu. Ya? Dan juga wahai mukminat, tundukkan pandangan kamu. Mengisyaratkan secara automatik lah, bila kita menundukkan pandangan, Allah akan pelihara kita. Kerana Allah dah katakan, tundukkan pandangan, tunduk. Ya? Maksudnya dia akan pelihara selepas itu. Seperti mana juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Kenapa? Allah yang mengarahkan, sudah tentu hasilnya akan memuaskan. Ya? Bila dikatakan katakanlah perkataan baik-baik, yuslih lakum a'malakum, maka diperbetulkan amalan-amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ya, ini di antara perkara yang penting yang perlu kita tahu. Telinga pun terjaga dan dia tidak menggunakan untuk dengar hal-hal dimelukai Allah, tetapi untuk mendengar ayat-ayatnya dan sesuatu yang dapat membuat semakin takut kepada Allah. Jadi telinga pun berfungsi untuk mendengar yang baik sahaja. Ya, tidak mendengar perkara-perkara yang dilarang ataupun diharamkan oleh Allah. Ini kesan khasyatillah, yang mana ianya merupakan satu sifat yang terpuji. Perutnya juga demikian, dia tidak akan memasukkan makanan melainkan apa yang telah jelas kehalalannya. Tidak hanya itu, dia pun hanya mengkonsumi, kalimah apa ni, ya, sebatas yang diperlukan perut, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya dia makan tu, dia berhati-hati pertama yang halal ataupun yang haram nak masuk perut dia. Kemudian walaupun perkara perut itu halal, dia kontrolkan supaya tidak berlebih-lebihan. Ya, walaupun halal tidak berlebih-lebihan, dia ambil kira. Okey. Dan begitu juga seperti itu pula tangan dan kaki, tangannya selalu dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti bersedekah, menolong orang lain, dan kakinya selalu langkah bisa mencari keredaan Allah. Dia takut apabila Sang Pencipta tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya dengan dua anggota badan, maka sementara anggota badan yang lain menjadi saksi atas perbuatan kedua-duanya. Yang mana kita dah bicarakan tentang ayat dahulu berkaitan dengan
perkara yang akan menjadi saksi kepada diri kita ni adalah anggota badan kita juga. Ya, anggota badan kita. Sakit kita. Ya, memang sakit. Apabila anggota badan menjadi saksi kepada kita, sakit. Kerana semua adalah anggota badan kita yang mana kita cuba menafikan. Ya, lidah kita yang ada ni cuba menafikan. Tetapi ianya hakikat adalah satu benda yang akan berlaku menggerunkan. Ya, menggerunkan akan menjadi saksi kepada kita. Dan jika seorang benar hamba dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuat seorang mukmin menjadi segala ibadah ikhlas kerana dia semata-mata. Ya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan bagi saya lah ya, walaupun kita tak merasakan pada kehidupan kita sekarang ni macam pemimpin-pemimpin ya, seperti raja yang agung ataupun pemimpin yang pasal kita dah ada benda yang tidak sihat dalam diri kita. Di antara fikrah khawarij, kita mempertikaikan pemimpin yang begitu begini ya, sedangkan dia telah dikatakan kata putus oleh pihak yang berautoriti untuk memutuskan, maka kena sabarlah, kena redha kepada Allah dalam bab-bab yang begitu ya. Cuma dalam bab-bab ketaatan ni ya, kita taat dalam ma'ruf dan tidak pada maksiat, dan kita cuba menegur dengan cara yang baik kepada pemimpin-pemimpin kita dan berdoa untuk kebaikan dan mengislahkan dia. Itu penting, kerana itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita pun kena belajar juga dalam bab akhlak ataupun adab ataupun fiqh daulah. Ya, fiqh di bawah pemimpin, pemerintahan yang dimaksudkan. Kenapa? Kerana kita kadang-kadang tersilap dalam bab itu. Ya, tak apa. Tapi nak menceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin yang di zaman dahulu, raja ya, bila kita tengok cerita pun kita tengok, ui raja ni zalim kan, mesti orang takut. Ya, begitu kedudukannya. Mesti orang rasa takut. Tetapi bila raja tu baik, mesti orang sayang. Kita akan kata mesti orang sayang. Ya, begitulah. Dan begitulah kedudukan Allah yang mana seharusnya kita tahu bahawa sifat dia itu yang maha agung, maha hebat. Ya, macam mana saya nak terangkan ni? Cuma saya boleh katakan, bila saya disebutkan kalimah Allah ataupun Rabb itu, gambaran dalam minda saya satu kekuatan yang cukup dahsyat, super power yang tidak ada tolok banding, dan itulah diri zat yang mana wajib kita mengabdikan diri. Ya, itu. Ya, infinity dia punya kehebatan, kemuncak kehebatan. Saya tak dapat nak terangkan, tetapi itu yang ada dalam jiwa saya yang menyebabkan kita meletakkan Allah melihat kita, Allah merasa, Allah mengetahui apa yang terdetik dalam hati kita dan segala-galanya. Mungkin kesilapan akan berlaku dalam kita terjebak dalam dosa, tetapi itu merupakan prinsip yang mana kita meletakkan Allah yang maha agung tu ya dalam jiwa kita, yang menyebabkan kita rasa ya Allah melihat kita. Kadang-kadang naik kereta, naik motor pun kita tengok kata, ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah, aku tahu engkau melihatku, ampunkan dosaku. Aku merindui nak berjumpa denganmu. Ya Allah, berikan aku jalan yang betul. Okey, jadi di situlah. Maka di sini kita melihat ya, rasa takut kepada Allah membuat seorang mukmin menjadikan segala ibadahnya ikhlas kerana Allah. Ya, dah kita tahu bahawa kalau kita buat ibadah selain daripada Allah, tak ada dapat poin sedikit pun. Ya, kita dah belajar dah benda tu, takkan dapat, sedangkan Allah menyediakan syurga untuk kita. Maka di situ datang keikhlasan kita direct kepada Allah dan tak ada kepada yang lain. Kerana dia khawatir akan terjebak ke dalam perangkap riak dan sifat munafik. Ya, takut. Ya, itu di antara yang disebutkan bahawa syirik khafi ni, riak ni, yang mana lebih halus dari apa nama, semut. Ya, apa? Semut ni kalau kita tengok dia jijak kaki kita pun kita tak terasa, tapi dia ada. Itu yang dimaksudkan. Berhati-hati kerana riak itu dia akan datang. Dia akan datang, kita tak perasan. Kita ni dah terjebak dalam masalah riak. Okey? Oleh kerana tu, dalam bab ini, kita cuba mengelakkan dalam unsur riak. Yang kedua, sifat munafik sahaja yang suka melakukan amalan, orang nak tengok. Ini berbahaya. Sebenarnya berbahaya sangat-sangat. Berbahaya kepada diri kita dan berbahaya kepada amalan-amalan kita. Apabila kita mengharapkan orang tengok amalan kita, dia nak juga tengok, maka di sana kita ada unsur takut, ditakuti di antara sifat-sifat munafik. Yang ramai orang
tak perasan dalam bab ini. Kerana orang munafik dia tidak akan beramal di bersendirian. Bahkan kalau nak bangun ke, tahajud ke, solat sunat ke, amalan soleh yang berbentuk personal yang orang lain tak nampak, mereka tak akan buat. Oleh kerana itu i'tiqad, ya, berakidah kepada Allah pun mereka tak kisah. Kenapa? Bagi mereka orang lebih utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan jika seorang hamba itu benar-benar melakukan, maka dia termasuk golongan yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang yang bertakwa. Nampak tak kalimah Rabb digunakan? Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana perasaan bila Allah kata Rabbika? Ya, tahu tak dikaitkan ayat tu, wal akhirah, satu kerajaan di akhirat sana, satu kehebatan, keagungan di akhirat sana di sisi Tuhan kamu, yakni Allah itu yang mengaturkan sistem tersebut, adalah lebih baik disediakan bagi orang yang bertakwa. Kalimah Rabb diketengahkan menunjukkan keagungan yang Allah sediakan di hari akhirat itu, ya, disediakan untuk orang muttaqin. Masalahnya kita percaya ke tidak? Itu yang diambil kira. Bagaimana kedudukan kita beriman kepada Allah diambil kira. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah saya alhamdulillah, ya, Allah bagi petunjuk dalam bab ini. Bila menyebut kalimah Rabb itu bukan main-main. Dari sudut nak mengagungkan Allah itu bukan main-main. Ya, kemuncak bagi saya dah tersimpan dalam hati saya, kemuncak, ya, keagungan. Tu pasal bila sebut alhamdulillahirabbil alamin itu bukan sebarangan sebutan. Ya, satu kerajaan yang dimiliki oleh Allah nun di sana dan di sini. Alam semesta yang merupakan dalam minda saya tu, ya, dalam minda saya terletak kemuncak kehebatan, kemuncak segala-galanya, ya, sistem peraturan segalanya ada dalam kalimah Rabb ini. Tuan dan perempuan, dia akan mendatangkan perasaan gerun kepada Allah, agung kepada Allah dan suka dia menjadi Tuhan kita kerana sifat dia yang begitu dahsyat. Tuan-tuan, rububiyah bukan kalimah main-mainan. Kenapa? Kalimah ini kalau dibawa cara yang betul, ya, orang kafir Quraisy dah iktiraf tapi mereka tersilap. Kenapa mereka dah letak Allah mempunyai sifat yang agung dan segala-galanya, bila nak minta doa minta kat yang lain. Kenapa tak minta kat Allah terus? Ud'uni astajib lakum. Ya, kenapa? Itu pasal konsep ini kena betul. Bila nak berdoa minta kat Tok Wali lah konon dalam kubur. Kenapa tak direct kepada Allah? Dah kita letakkan Allah itu maha berkuasa, kemuncak segala, dah dia katakan ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku. Kita pergi ke kubur, kita pergi ke sipolan, kita pergi masuk hutan, doa assalamualaikum assalamualaikum tok nenek, anak cucu nak tumpang lalu. Apa ni? Ya, kita meletakkan Allah dalam sifat yang agung, tiba-tiba kita letaklah Allah dia sifat yang tu je, tapi dalam ni Allah tak mampu. Silap kita. Itu puncanya syirik. Ya. Puncanya syirik dalam ubudiyah, uluhiyah itu, ya, disebabkan perkara-perkara yang begini tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Kita bagi contoh. Ini bos aku yang bagi aku kerja yang apa semua, tiba-tiba, ya, bila kita waktu kerja tu kita pergi kat orang lain. Aku kerja dengan kamu lah, kan? Agak-agak macam mana tu? Bos dah bagi, ya, majikan dah bagi gaji yang besar untuk bekerja dengan dia, tiba-tiba dia bekerja dengan orang lain. Bagi saya, kecuali majikan yang gila sahaja, ya, yang membiarkan. Memang kalau dia lihat pengkhianatan yang begitu, sorry kata, memang diberhentikan, dipecatkan. Tuan-tuan dan perempuan, walillahi masalul a'la, bagi Allah contoh yang maha tinggi. Dah tahu dah dia Tuhan yang menghidupkan, mematikan, yang mengaturkan kita, tiba-tiba kita ambil selain daripada dia untuk minta pertolongan. Kan? Masalah sebenarnya. Ya, masalah. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada tuan-tuan dan perempuan dapat keimanan, kerana apa yang saya sebut ni ada kemanisan dia. Bila tuan-tuan dan perempuan mengenali Rabb dengan cara yang betul, ada kemanisan dia. Kemanisan itu minta Allah jangan buang. Ya, di situ datang konsep tauhid uluhiyah yang begitu memainkan peranan dalam peribadatan kita. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan, dahsyat.
Kerana orang terjebak dalam uluhiyah ni disebabkan mengenal pencipta dengan cara yang tak betul. Itu je. Dia terjebak dalam urusan uluhiyah. Yang ni beriman kepada Allah dalam peribadatan dia banyak tersesat. Tetapi bila kita kenal konsep rububiyah dengan cara yang betul, uluhiyah akan mengikut dengan cara yang betul. Cantik sangat-sangat. Dia cantik sangat-sangat. Tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kemanisan dalam beribadat dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Baik. Yang pertama saya rasa takut kepada Allah, maka ia akan menjagamu sudah tentu. Ya, ia merupakan satu usul kepada agama kita, ya, takut kepada Allah. Dan kalimah takut kepada Allah ini kalimah takut kepada Allah, ya, dia akan kita kena faham takut ini ada beberapa kategori, ya. Dia kategori yang ulama bahaskan, kategori yang dibenarkan, kategori yang tidak dibenarkan. Okey. Yang mana kategori fitrah manusia dan kategori yang bukan fitrah tetapi dicipta oleh manusia itu sendiri, maka ianya berbahaya. Baik. Takut ini ada kategori yang dikatakan takut yang dibenarkan syarak, yang berdalilkan ayat-ayat Al-Quran seperti Musa berkata kepada Allah, ya, dia takut dibunuh oleh Firaun, ya. Inni akhafu an yaqtulun. Okey, aku takut dia membunuh aku. Akhaf, ya, dia takut. Okey, perkataan takut itu dibenarkan kerana tabiat manusia. Hatta dalam zikir dan doa kita berhadapan dengan raja yang zalim, perasaan takut tu ada. Rasulullah ajar cara berdoa. Okey, dan perasaan takut begini dia akan ada, dia tidak boleh lari bila suatu bahaya berada di hadapan. Perasaan takut mesti ada. Ya, misalnya takut ular, takut semut, takut harimau, takut singa, takut apa lagi? Benda-benda yang tak biasa kita tengok, takut gajah. Okay? Maka itu kategori takut yang dibenarkan. Bukan takut apa, takut dia datang, dia sondol kita, dia makan, dia bunuh kita. Itu takut kepada pencuri, takut pada perompak, itu akan berlaku. Takut pada pencolek, takut pada peragut. Okay? Macam kadang-kadang takut untuk kita lebih berhati-hati. Okey, takut macam itu boleh diterima. Ataupun takut dalam bentuk keputusan-keputusan, itu takut yang lain pula. Ya, dia bukan takut yang jenis bentuk-bentuk yang ni. Okey, keputusan takut tak pas periksa, takut begitu-begitu, ya. Yang mana bergantung pada kita untuk belajar ke tidak ataupun mengambil satu inisiatif yang betul untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Tetapi takut yang bercanggah ini ialah takut kepada benda-benda yang kita tahu bahawa dia tak akan datangkan manfaat dan kemudaratan. Ya, macam yang diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri, bagaimana kaum Nabi Ibrahim, dia takut kepada berhala-berhala. Ya, takut ditimpakan disebabkan tak mengabdikan kepada berhala. Kenapa? Satu, berhala apa yang manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada datang manfaat, bahkan mudarat kepada kita. Kenapa? Nak kena jaga, nak kena cuci, nak kena tu, nak kena ni. Ya, tak ada manfaat. Bahkan tidak boleh menolong kerana Allah katakan dalam Al-Quran, suruh dia buat seekor lalat pun, dia tak mampu. Bahkan taik lalat pula, taik burung pun hinggap pada dahi dia, dia tak boleh tepihkan. Itu dia. Takut kepada hantu. Lagi kita katakan perkara ini adalah perkara yang tak logik langsung kerana kemunculan itu memang tidak diiktirafkan kemunculan hantu ni. Kita je duk tengok cerita hantu suka sangat. Wujudan dia tidak wujud. Syaitan okey, ya, jin tu okey. Itu pun dia datang muncul dalam bentuk rasukan. Tapi nak kata macam pocong ke, macam langsui ke, macam tuan-tuan dan perempuan, saya bagi satu kaedah ni. Kalau datang tiba-tiba nampak pocong di tengah jalan, kalau dia berdiri depan kereta, langgar. Ada hantu kan? Langgar. Peduli apa? Tengok lepas tu apa berlaku. Kalau nampak ambil kayu ketuk, tengok lepas tu apa berlaku. Ini satu nasihat. Pasal saya akan buat. Ya, kalau nampak tu saya buat. Pasal dia mengganggu, dah memang manusia. Memang manusia. Minda kita je yang set itu hantu. Tapi itu manusia. Akhirnya kita takut benda-benda yang syirik.
Oleh kerana tu kita nasihat jangan kita tengok-tengok cerita-cerita yang merapu ni. Ya, cerita hantu, cerita apa ni. Dia tidak membina satu kekuatan akidah. Bahkan saya bertemu dengan umur dah 21, 22 belajar IPT. Tiba-tiba mak dia kata, ayah dia kata, ya, malam tu tengok cerita seram, ustaz, tandas rumah dia banglo atas, ya, tandas dia di luar. Nak pergi tandas kat luar tu pun takut, tandas luar bilik je. Dalam banglo tu takut. Ni dia minda kita dah rosak. Rosak, habis. Itu takut syirik, berbahaya. Takut bentuk tu syirik akbar. Besar syiriknya. Maka kita kena latih melawankan benda-benda. Oleh kerana itu saya tidak percaya kepada hantu. Saya percaya pada kewujudan jin. Kalau bentuk hantu yang dikatakan Dracula ke apa lagi, Lang Sui ke pocong ke, saya tak percaya. Ya, saya tak percaya kerana benda ni adalah benda penipuan. Yang ditakut-takutkan, cerita-cerita yang ditakut-takutkan. Semenjak saya lahir sampai hari ini saya tak dengar berita seorang itu dibunuh oleh hantu. Tak pernah pun. Dicekik oleh hantu. Tak ada. Ya. Kalau kata nampak itu semua cerita je. Cerita orang boleh terima, boleh tak terima, dan bagi saya kalau cerita betul ni tak terima langsung. Apatah lagi saya melibatkan diri dalam siri rawatan Islam, ya, rawatan jin, ya, ruqyah apa semua, kita dah tahu. Ada yang penipu, ada yang betul, ada yang separuh betul, ada yang berbagai-bagai lah dalam bab ini. Ya, kemunculan hantu dan syaitan dalam rasukan, okey, tetapi kemunculan dia kata muncul hantu misalnya, penipu kadang-kadang. Yang okey, kalau dia nampak dia yang nampak, bukan berarti dia tu sihat kalau dia nampak. Kalau seorang bomoh tu dia kata aku scan ada 2 ekor jin pada tubuh awak. Bomoh tu yang kena ubat. Allah kata dalam Al-Quran, orang yang orang manusia ini tidak boleh nampak jin, nampak syaitan, tapi syaitan boleh nampak dari arah yang kita tak nampak. Dalam surah Al-A'raf jelas. Tiba-tiba dia nampak, bercanggah dengan sifat manusia biasa. Maka dia yang kena rawat. Bukan orang yang pergi nak berubat dengan dia. Dia dah syok sendiri. Aku boleh nampak jin. Bagi saya, orang-orang yang macam ni penipu besar. Ya, penipu besar. Sebenarnya banyak bomoh-bomoh ni penipu. Kita yang terjebak. Tapi saya nasihat kepada mereka-mereka yang diuji dengan penyakit rasukan jin, ya, paling baik berubat sendiri dengan ayat-ayat, baca bacaan-bacaan, jaga solat, ya. Jagalah segala-galanya, jangan dengan muzik apa semua, jaga aurat, jaga rumah tu macam mana. Kena ambil kira. Kalau tak seperti orang yang kena kencing manis, ya, doktor kata jangan makan gula. Baik doktor, lepas tu dia pergi makan gula, aiskrim, makan apa segala-galanya. Lepas tu doktor kata tinggi ni, tak encik, tak doktor, saya jaga saya punya. Apa jaga macam ni tinggi? Tak, ikan sikit-sikit. Apa sikitnya? 3 bulan punya cek darah. 3 bulan punya cek darah semua tinggi. Ya, makan sehari 2 ke? Okey, kita nak tipu macam mana bab tu? Ya. Jadi yang kena sakit tu dia ruqyah sendiri, jaga diri dia, banyakkan Al-Quran, banyakkan dan minta kepada Allah. Subhanallah, ingat ya, bila saya sebut minta kepada Allah tu, kemuncak minda saya, Allah mampu mengubat dia. Cuma dia bersabar dan redha pada Allah dan ikut jalan Allah. Tu je. Ya. Allah mampu mengubatnya. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nak lakukan sesuatu, dia boleh lakukan. Ini pengalaman kita lah, pengalaman waktu dalam siri perubatan, dan kita menyaksikan ada yang mudah, ada yang susah, dan ada yang belum tak settle-settle. Semuanya bergantung pada urusan Allah, tetapi kita kena berusaha dengan cara yang betul, cara mengikut manhaj Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kemudian, bab yang kedua, keutamaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah selain termasuk akhlak yang mulia merupakan ibadah batin yang hanya dipersembahkan oleh hamba yang tulus beriman kepadanya. Antara dasar itulah terdapat banyak keutamaan dalam dan faedah dari takut kepada Allah. Berikut beberapa antaranya, semoga dimudahkan kita dalam meraihkan pemahaman atas semua yang diuraikan di sini. Okey. Jadi keutamaan takut kepada Allah, apakah yang boleh kita dapat dari perkara yang takut kepada Allah? Subhanallah, subhanallah dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan.
Saya tidak mau bicara apa-apa, tapi saya katakan memang kita nakkan perasaan takut kepada Allah itu menghasilkan. Tapi bagi saya peringkat yang peringkat apa yang perlu saya lihat, yakni saya beriman kepada Allah tanpa memikirkan keutamaan apa yang akan diberi. Itu pertama. Lepas tu kalau Allah bagi keutamaan tu memang kita suka, tak dinafikan. Kerana bagi saya konsep saya beriman dahulu. Ya. Terpaksa bila kita baca Al-Quran, beriman dahulu. Lepas tu baru kita memahami dia untuk diamalkan. Kerana kalau tidak ada konsep beriman ni, dia akan jadi tunggu nak fadilat dia. Bagi saya betul, tak apa nak fadilat, tetapi kenapa tidak beriman dahulu? Kerana beriman dahulu menyebabkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran ataupun Al-Hadis, beriman pada Rasul, dia akan lengkap berapa siri yang menjadikan kita tidak banyak mempertikaikan. Sebab saya kata beriman kepada ayat Al-Quran tu dulu, beriman tanpa banyak membicarakan dulu. Lepas tu baru datang terjun dalam memahami penafsiran, ya, dan mengikut rentak-rentak penafsiran salaf 3 kurun yang terbaik. Baru kita merasakan kemanisan. Tu pasal dalam Al-Quran, bila saya letakkan beriman kepada Al-Quran itu, dia lain. Pertama, beriman ini adalah wahyu dari Tuhan yang Maha, kemuncak kehebatan dia. Dah situ dah rasa keagungan. Dan aku merasa agung, ini adalah kalam Allah. Dan aku beriman. Dia beriman. Kenapa tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan dalam Al-Quran saja berapa ramai yang terpesong. Di antaranya yang mengatakan Quran itu makhluk. Di antaranya Allah ceritakan, Allah letakkan nombor begitu. Ya, orang kafir, orang yang masalah hati mengatakan, kenapa Allah letakkan nombor-nombor begitu? Kenapa Allah bagi misal lalat, misal anjing yang terjulur-julur lidah, misal al-ba'udah, nyamuk? Kenapa? Itu bukan urusan kita. Bukan kita yang mempertikaikan urusan Allah. Tetapi kita kena beriman dengan urusan Allah. Okey? Baik. Jadi, pertama, dalam bab ini kelebihan keutamaan yang bagi saya beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ialah mendapat jaminan berupa syurga, dan itu adalah tempat yang kita nak. Tempat yang memang kita nak sangat-sangat dan kita bercita-cita, dan saya doakan kita semua, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, dan kita semua anak cucu kita, kaum kerabat kita yang beriman akan masuk syurga. Amin. Dan syurga yang terbaik, syurga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin. Jadi bila kita berdoa, kita berusaha. Ya, jangan doa aja tanpa usaha. Kita berusaha sama-sama membimbing anak cucu kita. Ya, kenapa? Ada peruntukan bagi orang yang beriman masuk syurga bersama anak cucu, kaum kerabat. Ya, mungkin kita rasa pasal usia kita mungkin muda, tak ada anak, tak ada cucu. Ya, tapi orang yang dah ada anak, memang dia rasa nakkan anak-anak tu bersama, sentiasa bersama. Walaupun anak tu dah berkahwin, kalau boleh nak bersama, rumah dekat, apa semua dekat. Betul? Dan kalau dah ada cucu lagi, dia punya jiwa tu dah lagi lain. Ya, dah lain dah. Cucu tu, saya belum, alhamdulillah saya dah ada cucu dan belum lagi dapat cicit, jauh lagi lah. Tapi nak ceritakan ada cucu tu lain juga. Perasaan tu dia lain. Ya, nak menceritakan kita suka berkumpul anak beranak kan. Di syurga ada peruntukan itu. Maka kita berdoa, tuan-tuan dan perempuan, jangan kita biarkan begitu saja. Jangan kita biarkan kita je nak masuk syurga, anak cucu tak ada. Kita doakan, ya. Mudah-mudahan Allah masukkan mereka, Allah islahkan mereka, Allah perbaiki urusan mereka. Baik, Allah berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 syurga. Ya, ini menunjukkan bahawa kedudukan ini adalah penting bagi orang yang takut kepada Allah. Memang Allah janjikan syurga kepada kita. Beramallah kerana syurga menanti kita. Jangan jadi seperti setengah orang, dia kata, okay, siapa yang beramal ya kerana semata-mata nakkan syurga, maka dia tu syirik. Siapa yang cakap? Sedangkan Allah mengatakan orang yang takut kepadanya, orang yang beramal begitu begini amalan soleh, semuanya akan masuk syurga. Berarti berdoa ataupun beramal untuk masuk syurga tak menjadi masalah. Beramal untuk jauhkan daripada neraka tak menjadi masalah. Apabila Rasulullah mengatakan fattaqun nar walau bisyakkin tamaratin. Ya, takutlah neraka, yakni bersedekah walaupun sedikit, walaupun sebesar separuh biji kurma untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Berarti kita beramal kerana takut neraka. Dia tak syirik.
Kerana itu arahan. Kerana itu adalah di antara neraka itu adalah antara antara makhluk Allah yang Allah jadikan untuk sebagai kita takut kepadanya. Dan itu mengisyaratkan kita takut kepada Allah. Dan syurga, kita lihat para sahabat apabila ditanya dalam satu peperangan, seorang sahabat bertemu, "Ya Rasulullah, jika aku masuk dalam gelanggang peperangan ni, apa yang aku dapat?" Rasulullah kata, "Kamu ke syurga." Ya, kamu dapat syurga. Dia buang apa yang dalam mulut dia, bakhin. Maksud satu kalimah Arab, cis, ya. Kurma ini melambatkan aku masuk syurga. Dia buang dan dia pergi, akhirnya mati syahid. Nampak tak? Jadi, perkara kalau memang kita nakkan masuk syurga. Kena ada dalam jiwa kita nakkan masuk syurga. Dan yang paling penting dalam bab nakkan masuk syurga ini, ya, kerana apa? Kerana kemuncak yang boleh menyaksikan wajah Allah itu hanya ahli syurga. Ahli neraka tak akan dapat. Kerana kita berada di sana nanti hanya dua pihak. Dua golongan. Golongan ahli syurga ataupun ahli neraka. Dia tak ada ashabul araf yang tengah-tengah tu. Kerana ashabul araf kesudahannya dikaitkan dengan ahli syurga. Ya. Syurga, neraka. Tidak ada pilihan lain. Hanya ahli syurga sahaja yang layak untuk melihat wajah Allah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka muka yang ceria. Kerana apa? Kerana mereka dapat melihat wajah Allah. Imam Syafi'i kata inilah mengisbatkan, ya, kewujudan wajah Allah, yang mana kita beriman dengan kewujudannya, tapi laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan makhluk. Ya, kalimah ini mudah, ya, zaman ini mudah untuk difahami. Ya, dia tidak serupa dengan sesuatu, berarti kita adalah, ya, tak adalah, tak serupalah. Jangan nak masuk minda begini, tak boleh. Ya, senang je. Ya, cacing, muka dia sama ke dengan muka manusia? Tak sama. Okey, tak sama dah. Kita dah tahu. Ya, bila COVID waktu datang tu, kita tak tahu mana bentuk COVID. Tapi bila dikeluarkan bentuk COVID, oh macam ni bentuk COVID. Ya, baru kita tahu. Banyak benda yang kita tak tahu kerana tak sama dengan keadaan di antara makhluk pun berbeza-beza. Ini kan pula walahul mathalul a'la, dan Allah mempunyai contoh yang maha hebat. Laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan makhluk, ya, dengan sesuatu. Baik. Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzilal ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah." Siapa yang merasa khawatir tidak sampai ke tujuan, nescaya akan berangkat pada awal malam. Dan siapa yang berangkat pada awal malam, nescaya akan sampai ke tujuan. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah sangat mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya barangan dagangan Allah itu adalah syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa yang saya faham, ya, dan kita lihat dalam hadis ini, maksudnya, ya, berurusan dengan Allah ini kena berurusan dengan cara yang betul. Dia tidak boleh berurusan dengan cara yang sesuka hati kita. Kenapa? Allah menyediakan ganjaran dia tu terlalu besar. Apa dia? Syurga. Dan syurga ini adalah satu produk yang Allah berikan kepada kita apabila kita menunaikan produk-produk yang diberikan mengikut caranya. Bila kita isi borang dengan sempurna, baru kita boleh dapat keputusan. Bila kita buat jawapan dengan sempurna, baru kita akan dapat markah yang tinggi. Bila kita buat produk mengikut arahan, baru kita lihat produk itu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh syarikat. Maka begitulah agama, bila kita mengikut cara Rasulullah, maka ianya produk yang betul mengikut cara yang dikeluarkan oleh Allah, maka baru kita dapat syurga. Kalau tidak, produk tu kita cipta sendiri, zikir kita cipta sendiri, apa lagi kita cipta sendiri, maka dia akan keluar bukan seperti produk yang dibawa oleh Rasulullah. Maka ianya tertolak. Reject. Ini semua orang, saya berbicara dengan tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf sangat. Ya, intelektual dan orang-orang yang terpelajar, dia boleh berfikir. Ya, hatta jika produk itu dari kilang, silap sikit, kilang yang ternama, jenama yang ternama, silap sikit, dia tak akan keluar. Toyota apabila tersilap keluar,
ya, di mana pedal dia tu ya rosak, terus diarahkan, tarik semua Toyota di seluruh dunia, dia tarik disebabkan masalah pedal, tempat pengijak tu, brake tu salah, ya. Kerana nak jaga kualiti. Saya teringat waktu kecil-kecil, anak-anak saya kecil tu, baju, ya, isteri saya suka beli baju Oshkosh Bikosh, tapi mahal. Dia suka tengok, tapi bila kami dapat, kedai ni murah aja. Kalau Oshkosh Bikosh bukan harganya murah, ya, 30, 40, ya. Tiba-tiba kedai tu jual RM5. Apa pasal ya? Apa pasal murah sangat? Sedangkan dia adalah barang jenama. Rupanya bila cek, ditanya ini rejected. Oh, dia tertolak kerana sifat dia tidak bertepatan sebagaimana yang syarikat punya yang betul. Nampak tak? Apa yang kita belajar? Berarti produk tu adalah produk yang betul. Tetapi dia tersilap, mungkin jahitan dia silap ataupun potongan dia silap. Ada benda-benda silap yang menyebabkan dia keluar daripada keaslian dia. Tuan-tuan dan perempuan, itu syarikat yang diiktiraf, yang begitu hebat. Saya teringat ada sahabat kita yang kerja di kilang santan tu, dia kata, ada kotak-kotak tu, santan dah masuk kotak, di-reject disebabkan tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Islam, agama yang Allah turunkan dengan kualiti yang cukup dahsyat dan nak diberikan syurga, tiba-tiba kita keluarkan produk kita bukan produk Allah. Aduh, sakit. Produk kita bukan produk Allah. Kenapa kita tambah itu, tambah ini? Apa salahnya itu? Apa salahnya ini? Tuan-tuan dan perempuan, ini produk yang berkualiti, yang dijaminkan baginya ialah syurga. Tiba-tiba ikut suka aku, ikut suka Tok Guru, ikut suka Tok Syekh. Habis produk asli ini. Minta Allah lindung kita, minta Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam beragama, mengikut Quran dan Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kalau tak, kita akan berhadapan dengan kerugian. Di dunia boleh lagi, kita bertaubat, beristighfar, tetapi di akhirat nanti, kenapa? Kerana amalan kita terhenti bila nazak, alam nazak telah muncul di sini dan alam terbit matahari sebelah barat, maka terhenti, maka disitulah akan datang kerugian untuk selama-lamanya. La haula wa la quwwata illa billah. Sil'atallahil jannah, sil'atallahil ghaliyah. Jadi ini menunjukkan, ya, Allah mengisyaratkan sil'atah dia, barangan yang Allah ketengahkan itu terlalu tinggi nilainya, maka barangan itu digantikan dengan syurga. Oleh kerana itu amalan kita ini tinggi nilainya. Amalan kita adalah amalan konsep pengabdian kepada Allah secara total, mengikut rentak-rentak. Kalau tak ikut rentak-rentak, jangan harapkan kita membeli syurga itu dengan harga yang kita sangkakan. Na'udzubillah min dzalik. Okay. Jadi saya rasa tuan-tuan dan perempuan dah kenal konsep rububiyah tu. Kenapa saya pertahankan, saya kenal, menjelaskan dalam bab tauhid rububiyah ini. Kerana dia berkaitan yang beginilah, yang menyebabkan kita akan pelihara. Ini bukan produk main-mainan. Ini milik Allah. Ya, siapa kita? Sedangkan Allah kemuncak ilmu, kemuncak kehebatan. Dia turun kepada Rasulullah. Jangan diubah. Rasulullah tak ubah. Ya, Rasulullah hantar pada para sahabat. Jangan diubah. Para sahabat tak ubah. Sampai kat kita berubah. Na'udzubillah. Ya, itu je. Kilang yang terkenal, produk dia diambil kira sebagai produk yang terbaik. Dia keluar ikut prosedur yang dia tetapkan. Jangan diubah. Maka tak boleh diubah. Silap sikit pun reject. Betulkan. Betulkan balik. Dan hasilnya berkualiti. Ini kan pula sil'atullah, barang-barang Allah. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan betapa kita lihat agama ini menjadi bahan permainan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Agama yang seharusnya milik Allah ini perlu dipelihara, ya, mengikut rentak yang Allah tetapkan, tapi dipermainkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Na'udzubillah min dzalik. Allah lindungkanlah kita. Kita minta Allah lindungkan kita. Itu je. Yang kedua, mendapat keampunan Allah
Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperolehi keampunan pahala yang amat besar. Ini ayat tadi yang kita dah bahaskan, ya, surah Al-Mulk ayat yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan hadarahu al-maut falamma ya'isa min al-hayati awsa ahlahu idza ana muttu fajma'u li hataban kathiran aw qiduru aw qidu fihi nara hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila 'azmi famtuhat fakhuduha fatahanuha summa anzuru yawman rahan fadaruhu fil yammi fafa'alu fajama'ahu Allahu faqala lahu lima fa'alta dzalika qala min khasyatika faghafara Allahu lahu. Sesungguhnya di antara umat sebelum kalian pernah ada seorang lelaki yang sedang sakarat, ya, dah nak mati, menyedari hidupnya yang tinggal sebentar, dia pun berwasiat kepada keluarganya, ya, dia dah tahu dia ni akan mati tak lama lagi ni, ya, dan dia falamma ya'isa minal hayat, ya, dia rasa macam dia tak lama dah, tetapi kalau ikutkan dalam perbahasan ini, dia rasa berdosa sangat-sangat, dia banyak kesalahan yang dia rasa berputus asa dalam siri bertaubat, seolah-olah pasal dia rasa Allah tak akan ampun dia. Itu perasaan dia. Dia takut pada Allah, Allah tak akan ampunkan dia. Tapi bila kita lihat dia orang yang jahil, dikategorikan orang yang awam dan jahil. Kerana apa jahil? Kita tengok dalam bab ni, dia arahkan apa dia? Okay, kita lihat. Dia pun berwasiat kepada keluarganya, jika aku mati nanti, kumpulkan kayu bakar yang banyak, lalu bakarlah tubuhku di atasnya hingga seluruh daging tulangku menjadi abu. Tu dia. Kalau aku mati, bakar aku. Ya, bakarkan aku sampai tulangku jadi abu. Kemudian kumpulkan abu jasadku itu, tumbukkanlah ia agar semakin lumat. Ya, dah jadi abu tu, tumbuk lagi bagi hancur. Tunggulah hingga datang di hari ketika angin laut bertiup kencang. Ya, blendkan dia sampai jadi hancur, serbuk hancur betul, jadi macam tepung. Pada hari itu, tunggu sampai hari angin kuat, taburkan abu jasadku ke laut. Ya. Keluarga pun melakukannya. Okey. Jadi, dia buat tu kerana apa? Ini wasiat, sebenarnya wasiat ni oleh kerana cerita ni dikaitkan dengan Bani Israel kebiasaannya. Ya. Maka wasiat ini merupakan wasiat yang bercanggah. Kalau kita mak ayah suruh buat situ tak boleh. Ya, tak boleh sama sekali. Tetapi wasiat ini orang dulu kan, dia menunjukkan keluarga dia pun jahil. Dan dia pula ni jahil. Dia bukan tak beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, tapi kejahilan dia itu, dia ingat Allah tak boleh mengumpulkan dia di hari akhirat. Itu cara ya. Dia ingat, aduh macam mana aku nak menyelesaikan masalah aku. Ini kejahilan. Kalau kita tahu Allah akan mengumpulkan walau dalam bentuk apa sekalipun, bentuk abu ke, kerana dikumpulkan bukan pada abu tu. Ya, dalam bentuk apa sekalipun Allah akan mengumpul kita. Walaupun ditelan oleh buaya, ditelan, dimakan oleh harimau, dia akan muncul dalam bentuk yang Allah telah sediakan. Itu keimanan kita. Maka kejahilan itu, ya, dia tapi ada perasaan beriman kepada Allah dan takut kepada liqa Allah. Oleh kerana itu perasaan takut kepada liqa, bertemu dengan Allah ni amat penting untuk menyelamatkan kita. Maka akhirnya keluarga dia yang jahil juga pun buat seperti arahan. Maka ditaburkanlah abu ke Laut Cina, ke Laut Cina Selatan ni, itu abu cempeng. Ya, abu ni dibuang ke laut kan, laut. Maka bila dah buang dan dikaitkan dengan kisah ini di akhirat, ini menunjukkan pertama kisah ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dan mengisyaratkan kisah ini bagaimana Rasulullah diwahyukan persoalan ghaib, lelaki yang hidup pada zaman dahulu dan peristiwa yang akan datang yang akan berlaku di akhirat. Apa dia? Lalu dikatakan,
Kemudian Allah menyatukan kembali Abu Mayyan itu dan berfirman kepadanya. Okay, ini termasuk dalam roh ataupun alam ghaib yang kita tak mampu untuk membicarakan, melainkan kita beriman dengan hadis ini. Bagi saya beriman, alhamdulillah, tak nak banyak bicara. Ya, kenapa? Apa yang Allah katakan semua benar. Apa Rasul kata semua benar. Semua benar. Tidak ada yang tak benar melainkan benar-benar belaka. Maka mengapa kamu berbuat demikian? Dia menjawab, kerana aku takut kepadamu. Okey, kalimah ini bukan dibuat-buat. Kalimah ini adalah berlaku sebelum dia mati. Yakni dia ada perasaan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, akan muncul amalan soleh kita nanti secara automatik. Dia akan membantu kita menyebutkan apa yang kita beriktikad. Apa yang kita faham. Ya. Oleh kerana itu, di dalam kubur tu bukan yang menjawab lidah kita. Tetapi amalan itu yang menyebabkan kita mahu untuk berjawab mengikut amalan itu. Kita tak boleh nak tukar-tukar. Kerana itu dah kita setkan dalam minda iman kita, maka ia menjadi rakaman kita, bekalan kita untuk kita berbicara. Set itu tak boleh nak tukar dah. Dalam kubur aku nak pusing lah, pusing. Tak ada. Ya. Di akhirat nanti pun nak pusing-pusing. Tak ada. Memang tak boleh dah. Ya. Ia merupakan amalan yang kita, macam tuan-tuan dan perempuan dah tulis dalam satu kertas ataupun satu sumpahan dah dicop, disimpan. Maka ianya akan keluar, itulah, ini sumpahan awak dulu. Ini janji awak dulu. Dia tak boleh ubah. Sebelum mati, maksudnya, kalau dah mati itu, itulah yang kekalnya. Akhir yang kita buat keputusan. Okey? Maka dia menjawab, aku takut kepadamu ya Allah. Disebabkan perasaan takut, Allah kata, maka Allah pun mengampuninya. Allah ampunkan dosanya. Kalau ikutkan salah cara perbuatan itu, tetapi itu yang saya katakan, jangan syirik. Ya, kerana syirik yang menyebabkan Allah tak ampunkan seseorang itu. Selain daripada syirik, Allah masih lagi mengampunkan. Ya. Yang ketiga, meraih cinta Allah. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara kemuncak yang kita lakukan, amalan-amalan kita ialah meraih cinta Allah. Selain kita nak mendapatkan syurga, ialah kita mencari cinta Allah. Ya, bagaimana tuan-tuan dan perempuan mencari cinta orang yang tuan-tuan dan perempuan cintai? Kadang-kadang kita terpaksa redha satu perkara kerana kita nak mencari kecintaan dia. Terutamanya anak-anak dara, anak-anak muda zaman sekarang ni, dia nak mencari pasangan kecintaannya, dia terpaksa menggadaikan prinsip dia kadang-kadang. Itu dia. Tetapi kita dalam meraih cinta Allah. Kerana apa? Pertama, pernahkah kita bercinta? Tu dia. Kita tahu kalau kita pernah bercinta, ya, cinta itu ada kemanisannya. Wah, ustaz pula pandai nak bercerita bab cinta-cinta. Ya, tak kiralah dah ada keluarga pun, ya, apa salahnya bercinta suami isteri, ya? Antaranya boleh meraihkan kemanisannya. Cinta kepada Allah ini, walaupun diadakan perasaan takut, perasaan apa, tetapi perasaan cinta, tuan-tuan dan perempuan, ya, kadang-kadang bagus juga pengalaman kita ni. Zaman muda pernah bercinta, tapi dah lupa rasanya pasal dah banyak cucu dah. Anak sampai dah lupa dah cinta. Ya? Kerana apa? Kerana di sana ada kemanisan dia. Sampai dikatakan makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Itu dia. Kerana sonok sangat bercinta. Handphone tu dia main. Oi, masak nasi dah tak kisah dah. Masak nasi hangit pula tu. Aduh, disebabkan cinta dengan orang yang dicintai. Cinta orang yang dicintai. Jom kita pakai hari ni satu color satu. Satu style satu. Kan? Itu cinta. Tetapi cinta dengan pencipta. Ya Allah, tuan-tuan dan perempuan. Pernah tak perasaan kita lakukan kerana cinta kepada Allah? Aku suka sangat nak persembahkan amalanku kerana pada Allah. Pernah tak ada perasaan aku buat ni nak sembahkan yang terbaik padamu ya Allah. Seolah kita bicara dan seolah kita nampak, seolah kita tahu Allah memerhatikan kita. Ya, pernah tak? Cuba tuan-tuan dan perempuan hidupkan perasaan cinta ini. Selama ni kita lihat pada munajat-munajat sufism yang salah cara bercinta tu. Tetapi munajat-munajat kita
yang perlu hidup dengan cara mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, jika kamu cintakan Allah, ikut Rasulullah, maka kita ikut step-step yang mana perbuatan Rasulullah itu tanda kita cinta kepada Allah. Baik, kita lihat ya. Menarik dalam bab ini. Ya. Bukan suruh bercinta tetapi menarik. Laila Majnun. Laila tu Majnun ya. Qais yang mencintai Laila tu sampai Majnun dia. Gila. Ya. Laila tak ada apa-apa pun, Qais tu yang tergila-gila sangat. Dan sampai jadi orang macam geladangan dah tak tahu apa-apa. Ya. Laila terputus dengan dia. Ya. Habis cinta dia tu diserahkan kepada Laila. Itu penyakit gila. Ya. Baik, ini kita cinta kepada Allah yang mana batas-batasnya cukup cantik. Salah satu wujud rasa takut hamba kepada Allah adalah menangis kerana takut kepadanya. Hamba yang demikian akan mendapat kecintaan darinya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Perasaan itu amat penting untuk kita atur, didik supaya menepati syarat. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharaini, qatratun min ad-dumu'i fi khasyatillah wa qatratun damin tuharaku fi sabilillah wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah dari hambanya selain dua titisan dan dua bekas. Maksudnya dua titisan adalah titisan air mata kerana takut kepadanya dan titisan darah saat berjihad di jalannya. Okay? Dua titisan ini diambil kira kerana kita buat tu kerana Allah. Bayangkan seorang yang mati jihad fisabilillah ataupun terluka di jalan Allah. Dia kena tu, aku redha dengan apa yang berlaku kerana aku lakukan kerana Allah. Dahsyat. Ya, percaturan ini agak dahsyat. Itu susah. Tapi agak sukar di akhir zaman. Tetapi Allah bagikan kita dua titisan air mata yang duduk kita bersendirian, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, menyesal perbuatan kita, menyesal segala kesilapan kita. Rupanya titisan itu amat berharga dan dihargai oleh Allah siapa yang lakukan. Dahsyat. Oleh kerana itu kita cuba sedaya upaya untuk melahirkan diri kita walaupun menangis kerana Allah tu, ya, sukar kadang-kadang, tapi buat. Kan dia ada kemanisan dia. Dan bagi mereka yang pejuang agama berterusan dalam siri risalah, jangan takut celaan orang mencela. Ya, kerana itu fitrah atau perjuangan yang akan digantikan dengan syurga. Okey, kemudian sedangkan dua bekas itu adalah bekas jihad di jalan Allah dan bekas melaksanakan salah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, bekas itu adalah bekas jihad di jalan Allah, agak sukar kita memilikinya. Tetapi bekas di antara bekas yang bakal kita ataupun kita lakukan menunaikan kewajipan yang Allah tetapkan seperti solat fardu, puasa Ramadan yang dekat, zakat, itu semua menyebabkan Allah suka kepada kita. Oleh kerana itu kita datang waktu menunaikan solat fardu, bukan datang malas-malas. Kita datang dalam menyahut seruan Allah lain, gembira. Ya, gembira sangat-sangat. Okey, baik. Bekas jihad yang dimasukkan biasanya berupa luka debu yang menempel di badan, tinta bagi penuntut ilmu yang lainnya. Begitu pula bekas melaksanakan salah satu kewajipan yang diperintahkan bisa berupa bekas sujud, di kening, bau mulut akibat berpuasa dan lain-lainnya. Okey, itu dia perbahasannya. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, "La yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi ta'ala hatta ya'uda al-labanu fi dhar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu nari jahannam." Orang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu kembali ke putingnya. Satu misalan yang Rasulullah bagi, ya. Kalau susu tu dah keluar puting, nak masuk balik tak boleh. Ya, dia bukan boleh dimasuk-masuk begitu. Kerana ianya produk bagi ibu punya buah dada dia untuk mengeluarkan susu. Begitu juga kambing yang mengeluarkan susu, dia tak boleh nak masukkan balik macam cucuk ke jarum, tak boleh. Dia bukan produk dia begitu, kerana dia keluar daripada sel-sel tertentu dan urat-urat yang tertentu. Ya, dia bukan ada dalam tu ada takungan susu ke, tak. Ya, tak, bukan dia ada macam botol sebiji kawasan kosong susu masuk ke situ, tak.
Agak menarik dalam bab ini. Itu pasal Rasulullah kata, tidak akan orang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk neraka hingga air susu itu kembali kepada putingnya. Maksudnya, tak akan masuk langsung lah. Tak akan masuk. Tuan-tuan dan puan, kita menangis. Ya, min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Amat penting. Latihkan, paksakan diri kita supaya kita dapat menangis kerana takut dan cinta kepada Allah. Merayulah kepada Allah. Kemudian, dan debu yang berterbangan saat peperangan. Debu yang berterbangan saat peperangan di jalan Allah tidak akan bertemu dengan asap neraka Jahanam. Ya, nak menceritakan bahawa orang dahulu kalau di tanah padang pasir dia berperang tu debu naik. Ya, macam kabus apa macam debu lah. Sehingga kadang-kadang tak nampak. Begitu dahsyat. Maka Rasulullah kata, orang yang berada di dalam jihad fi sabilillah itu, maka debu berterbangan itu ya tidak akan berkumpul dengan api neraka. Maksudnya mereka ni bukan ahli neraka. Jadi begitu, dua perkara yang begitu besar meraihkan cinta Allah. Jom kita cari cinta Allah sedaya upaya yang boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, diselamatkan dari impitan masalah di dunia. Ya, Allah akan keluarkan kita dari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ni sebenarnya kita guna ayat macam tangkal untuk apa? Untuk murah rezeki lah apa tak, tuan-tuan dan puan-puan faham makna dia. Wa man yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan keluarkan kita, dia akan jadikan satu jalan keluar. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki tanpa disedari. Perkara ini agak menarik bagi kita yang faham beriman dengan risalah Allah. Ya, macam mana boleh keluar ya tanpa kita sangka. Ini di antara perkara yang Allah turunkan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana generasi-generasi awal yang takut kepada Allah. Itu yang dikaitkan dalam kisah di antaranya yang saya pernah ceritakan kesan daripada mak bapak yang soleh ya, ataupun yang penting mak bapak peribadi yang soleh-solehah ini Allah akan bantu. Misalnya saya bagi cerita yang kita dah cerita apabila dalam kisah surah Kahfi tu kan, berkaitan dengan Khidir, dia bunuh seorang budak tu, lalu dikatakan wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Adapun budak itu mak bapak dia adalah orang yang mukmin, dan kami takut budak ini akan merosakkan akidah mak dan ayahnya yang menyebabkan mereka menjadi melampaui batas. Dan kami nak Allah gantikan dia dengan anak yang lebih baik, lebih rapat, lebih mempunyai kasih sayang. Tu dia. Bapak dia orang mukmin, mak dia orang mukmin, Allah pelihara. Syad. Kesan. Ya, kesan Allah pelihara. Dan Allah ganti pada mak dan ayah ni dengan anak yang soleh. Dan ayat sebelah dia tu je. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding yang condong itu adalah milik dua orang anak yatim di bandar tersebut. Dan di bawah dinding tanah tu ada harta karun, harta bapak dia itu disimpankan di bawahnya. Dan kami, dan Allah fa'arada rabbuka, dan Allah hendakkan, ya Tuhan kamu itu hendakkan mereka ini sampai dewasa, lalu mereka mengorek tempat itu dan bertemu dengan harta tersebut. Tu dia, ayat tu terang sebiji mengatakan bapaknya orang yang soleh. Orang soleh Allah pelihara. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takut pada Allah, Allah akan buat jalan untuk mereka keluar. Antaranya keluarga Nabi Musa, Imran, keluarga yang soleh. Ini contoh yang cukup dahsyat. Mana nak lari? Mak isteri dia mengandung. Mengandung pula tak tahu zaman dulu mana boleh scan-scan. Nak tahu anak lelaki ke perempuan. Lahir-lahir anak lelaki.
Yang mana Fir'aun telah isytiharkan siapa budak lelaki dilahirkan bermula pada tarikh itu sampai 1 tahun yang dikatakan itu, maka dihukum bunuh. Raja arahkan tentera mengelilingi bandar tersebut, pusing tengok baby lahir menangis tak? Menangis. Macam mana mak Nabi Musa nak kontrolkan? Ya. Sedangkan kalau dengar sahaja, terus arah buka dan tengok baby lelaki perempuan, terus ambil bunuh. Tuan-tuan dan perempuan, keluarga yang beriman, Allah pelihara. Macam mana? Menangis kejap, terus dia bagi susu. Pak, Allah berfirman sendiri, Allah ceritakan dalam surah Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu dia. Lalu Allah berikan ilham kepada Mak Musa supaya susukan. Dan menunjukkan kelahiran dia pada hampir pada malam ataupun malam hari. Lalu diberikan susu, disiapkan satu bekas, yang ni bekas dia tahu dia nak bersalin tu, Allah bagikan dia buat bekas daripada jerami. Ya, yang dijadikan seperti besin untuk diletakkan baby dan dihanyutkan dalam sungai Nil. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Jika kamu rasa takut lepas menyusu tu, kamu rasa takut, maka letakkan baby ni ke dalam bekas itu dan letakkan di dalam sungai Nil. Suruh begitu, ilham tu datang. Ilham itu adalah jalan keluar yang Allah bagi kepada orang mukmin seperti mak dia tu. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kamu letakkan tu, jangan takut dan jangan sedih. Nanti kami akan kembalikan kepadamu dan dia akan menjadi orang yang hebat, yang menjadi seruan pendakwah ataupun jadi rasul. Dia lepas dalam keadaan takut. Memang keadaan takut, keadaan sedih. Mana ada seorang ibu nak lepaskan anak begitu saja. Bapak bolehlah. Mak ni jiwa dia dah memang dijadikan sayang sangat pada anak. Walaupun mengandung waktu tu benci sangat mengandung, tapi keluar baby tu terus sayang. Itu keheranan yang saya tak boleh nak fikir. Saya hanya mengatakan betul. Allah dah bagi keistimewaan pada ibu begitu. Itu pasal si bapa kena faham elok-elok dalam bab ini. Lain jiwa ibu. Maka dia letakkan dalam tabut, dilepaskan dalam sungai Nil. Tuan-tuan dan perempuan, peristiwa itu tak boleh digambarkan oleh akal. Budak ni kalau tak singgah ke dalam istana Fir'aun, dia singgah kat luar, dihukum bunuh. Tetapi Allah aturkan. Kenapa? Allah dah janjikan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang takut kepada Allah, dia akan jadikan jalan keluar. Maka dilepaskan budak ini dalam sungai Nil, yakni Nabi Musa. Bayangkan kalau dapat sesiapa sahaja, budak ini akan dibunuh. Tiba-tiba masuk ke dalam istana raja, yakni di pinggiran sungai Nil, yang mana istana raja itu berkait rapat dengan pinggiran sungai Nil, tempat mandi permaisuri raja. Maka permaisuri raja ambil tengok baby cantik. Alhamdulillah, seronoknya. Kerana apa? Dapat baby. Kerana Fir'aun tidak ada baby. Tak ada anak. Tapi mengaku dirinya Tuhan. Nak buat anak sendiri. Dia produk dia sendiri pun tak boleh. Maka bayangkan bila dah dapat ke tangan permaisuri Fir'aun, dibawa ke dalam istana, terus dijadi kawalan-kawalan tentera. Ya? Maka tak ada siapa boleh usir. Begitu Allah aturkan. Allah dah katakan dia akan dipulangkan kepada maknya bila? Kita yang bicara bila? Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan dia bagi menyusu pada malam hari. Baby ni akan bangun pada pagi hari ke tengah malam kan, dia akan menangis ke apa kan, dia nak susu. Pada pagi hari bila didapat anak tu, lalu dah berbincang dengan Fir'aun, dan Fir'aun pun panjang ceritanya, tapi akhirnya Fir'aun setuju untuk mengekalkan dalam istananya. Maka baby menangis nak menyusu. Dulu mana ada susu Dash Lady, mana ada susu Lactogen, mana ada susu tu, botol susu pun tak ada. Takkan nak suapkan susu kambing pada mulut dia. Maka dioferkan siapa di kalangan wanita-wanita yang ada anak. Dulu memang semua wanita yang beranak je yang boleh bagi susu. Sekarang orang yang tak beranak pun makan pil keluar susu.
dulu. Maka akhirnya ke tengah. Bayangkan, itu waktu pagi. Belum 24 jam lagi. Belum satu hari. Musa dah menangis. Mana dia? Siapa boleh? Muncul kakak pada Nabi Musa memberikan pandangan dia, maka dibawa mak Nabi Musa. Bayangkan, tak sampai 24 jam. Maka Allah dah janjikan. Kalau Allah berjanji, la ilaha illallah. Saya tak dapat nak terangkan, tapi saya boleh meletakkan kekuasaan Allah, kemuncak kekuasaan dan perancangannya, kemuncak dan kemaafan, kehebatan, kelembutan dia, kemuncak. Ya, kalau dia kata dia akan pulang, dia akan pulang. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah melanggari janji. Maka akhirnya anak wanita ini, yakni Nabi Musa itu diserahkan kepada emaknya. Tak sampai 24 jam bila dia letak dia terus menyusu. Dengan orang lain dia tak nak menyusu. Wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. Kami haramkan dia, kami tak benarkan dia menyusu dengan orang lain. Dia masuk mulut muntah, masuk mulut tak selera, masuk mulut kan. Tapi bila masuk mulut emak dia tu terus dia menyusu. Ya. Dan itu pasal Nabi Musa tidak di bawah pendidikan Firaun sebenarnya. Nabi Musa di bawah pendidikan maknya sehingga dia besar. Pasal dia cara pemikiran, cara dia lain. Itulah yang menyebabkan dia jadi Nabi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti kat sini dahulu. Maka menarik sekali dalam kisah ni, ya, yang diselamatkan dari impitan manusia, impitan masalah di dunia. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran ni pada pelajaran yang akan datang. Dan kita cuba jadikan diri kita sebagai orang yang soleh. Kita cuba jadikan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan kita cuba jadikan kita orang yang terbaik di sisi Allah dengan hidupkan ketakutan, hidupkan kecintaan, hidupkan kerinduan kita kepada Allah dan letakkan kalimah Rabb, kalimah Allah itu adalah kemuncak dalam minda kita, kehebatan Tuhan yang bernama Allah itu. Tuhan yang bernama Ar-Rahman, Tuhan yang mempunyai nama 99 itu letakkan dalam minda kita adalah kemuncak kehebatan, infinity yang tidak boleh ditolak banding sesiapa pun. Ya, InsyaAllah dengan adanya perasaan yang begitu akan timbul perasaan cinta, rindu, dendam, takut, segala kebaikan itu akan muncul dalam diri kita. Baru kita akan merasakan kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kita kekuatan untuk beramal dan teruskan jadidkan atau kuatkan iman kita, sentiasa kita perbaharukan iman kita, sentiasa kita kuatkan. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah jadikan kita generasi yang terbaik yang muncul di akhir zaman untuk menjadi pentadbir dunia dia di akhir ini. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka